Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Sentosa, Teras Jernang Bangi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat menjejakkan kaki ke Masjid Sentosa Teras Jernang ini. Saya merasa tersanjung kerana secara tidak langsung terlibat dalam usaha pengumpulan dana untuk pembinaan masjid ini. Sebenarnya dari segi sejarahnya, masjid ini dah pun memulakan pembinaannya pada 2 Mei tahun 2019. Namun untuk sediakan tempat solat yang selesa, maka masjid memerlukan dana yang tinggi ketika itu, iaitu sebanyak RM8,963,800. Masa itu masjid cuma ada lebih kurang dalam RM6,463,800. Jadi ada kurang, short lagi 2.5 juta. Dan pihak jawatan kuasa ketika itu menyasarkan untuk masjid ini siap sekitar Jun 2021 kalau dana mencukupi. Jadi kita pun berusahalah sedikit sebanyak untuk nak mendapatkan 2.5 juta itu untuk nak menjadikan masjid seperti yang kita sedang dapat berada di dalamnya sekarang. Namun walaupun masjid kita dah siap, seperti biasa masjid ini dia tak ada istilah berhenti menyumbang. Tuan-tuan jangan stop menyumbang. Sebab masih lagi diperlukan sumbangan untuk melengkapkan lagi kemudahan. Sebagai contoh, landscape. Untuk landscape, dia adalah 10% daripada nilai masjid. Baru dia semenggah dengan masjid itu. Kalau tidak, dia jadi mahal tali dari beruk. Dia jadi tak balance landscape itu. Sama juga PA system. Saya ingat next step ni esok kalau nak minta sumbangan pun PA system. Boleh beli alat-alat yang canggih, boleh QLAN, AES 67, Dante teknologi, pakai speaker Bose MSA 12X, steerable line array itu memang power betul lah, macam Mekah bunyinya itu. Tapi sebelum nak beli peralatan canggih, walaupun duit banyak, kena buat rawatan akustik dulu. Rawatan akustik ataupun penilaian sistem elektroakustik untuk kita nak mendapat reasonable speech intelligibility. Dia rupanya masjid ini bukan boleh semayang bang je. PA system sangat mustahak. Sebab itu Masjidil Haram, PA system mereka antara yang tercanggih lah di dunia. Sebab jemaah dua perkara dia nak kalau di Malaysia, aircon, PA system, dan imam yang good looking dia nak tu. Imam yang muka bercoromah tak nak. Jadi reverberation time ni within space, dia adalah dikontrol oleh ratio sound absorptive surface. Saya pun tak berhenti juga. Dia orang sound engineer mungkin ada di sini, orang-orang yang memang pakar untuk sound engineer. Dia setiap binaan dia ada design akustik dia. Maknanya kita beli alat canggih macam mana pun, tapi bila kita beli tak boleh pakai kerana ruangan kita. Jadi ini tak pasti dari segi akustiknya macam mana. Masjid kita dulu, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kita ada duit beli barang. Tapi bila beli barang tak sesuai dengan Dewan Solat, suara tetap bergema. Jadi kita kena panggil sound engineer datang untuk buat ukuran.
Dia gunakan alat-alat yang canggih. Dia bukan boleh main pulas-pulas aja, benda-benda mixer-mixer ni tidak. Dia guna omnidirectional, ada 3D, mikrofon dummy, binaural punya. Dia akan guna alat dodecahedron, nama dia kenama. Dia pong, dia ukur berapa delay. Jadi ukuran gema ruang dalam bunyi, dia mesti duduk antara 2.0 sampai 2.5 saat untuk bunyi mid frequency. Jadi tuan-tuan, takkan ada lah orang komplain azan bingit sampai ke rumah, tak ada. Sebab dia punya suara bulat saja. Kemudian dia ada pula penilaian parameter akustik, stepa dan macam-macam lagi. Rupanya bila dah ngurus masjid, baru kita tahu sound system adalah dunia yang sangat serius. Kena ada sound engineer. Tapi saya di masjid negeri, sound engineernya adalah saya. Bukan sebab saya pandai sound engineer. Kerja saya sound engineer yang pemalas kerja itu. Aku dah bayar engineer mahal, kau tak siap-siap lagi. Alasan PKP. Jadi saya sound engineer tu cepat sikit siap. Jadi sound engineer. Sound engineer. Jadi kepada tuan-tuan, teruskan menyumbang. Nanti masjid kita biarlah duduk 5 masjid terbaik PA system di Malaysia. Pelajar nombor 1 Shah Alam. Macam mana cara dia buat. Dia punya ukuran gema dalam masjid dia begitu baik sekali. Walaupun dia kubah, tapi suaranya bulat, boleh sampai ke belakang. Masjid kami duduk tempat keempat terbaik di Malaysia. Tak banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak terbaik, belanja pun terbaik juga lah. PA system yang terbaik dengan buat ukuran untuk speech transmission index, STI dan macam-macam lagi. Nak pastikan background system kita antara 65 sampai 80 desibel. Foreground system antara 80 sampai 90 desibel. Performance system kita boleh daripada 90 dB ke atas. Kurang-kurang 1.2 juta lah baru syok. Itu memang sekejap je 1 juta sekejap je. 2 juta sekejap je. Tuan-tuan sekalian, bawalah cerita masjid. Pening kepala tuan-tuan mendengar sekarang. Malam ni kita bercerita tentang hijrah. Hijrah ini satu benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Sebab itulah dalam Quran 28 kali kalimat hijrah diulang-ulang dalam Quran. 28 kali ini past tense-nya ada 12 kali, dalam bentuk future and present tense-nya ada 3 kali, dalam bentuk perintah hijrah ada 6 kali, dalam bentuk singular ada sekali, dalam bentuk plural ada 4 kali, ada arahan hijrah khusus untuk wanita, itu disebut dalam satu ayat. Kemudian ada juga hijrah daripada segi makaniah. Ada hijrah dari segi maknawiyah. Itu banyak disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, surah Al-Hajj ayat ke-58, surah Al-Ankabut ayat 26, surah Muddathir ayat 5 dan bagai-bagai lagi. Jadi apa erti hijrah? Hijrah ini dia sunnatullah. Sunnatullah dalam erti kata tak ada orang yang tidak melakukan hijrah. Sebagai manusia dulu, kita sebelum duduk di sini, kita duduk di tempat lain. Alam lain, alam roh. Tidak kekal, hijrah ke satu alam, nama alam rahim. Duduk di alam rahim 8-9 bulan, tidak kekal, hijrah pula lagi. Pergi ke alam dunia yang sekarang kita sedang berada. Alam dunia pun ni tidak kekal, 60-70 tahun, pindah lagi, pergi ke alam namanya barzakh. Alam barzakh nanti tidak kekal, pindah lagi, pergi ke satu alam namanya alam kiamat. Ini proses penghijrahan. Dalam bekerja, kita naik pangkat, satu grade ke satu grade. Itu juga adalah penghijrahan. Polis dulu dia constable. Naik pangkat jadi lance corporal, itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sarjan. Sarjan pindah naik sarjan major. Sarjan major pindah naik sub inspector. Sub inspector hijrah naik inspector. Inspector pindah jadi Allahyarham inspector. Dan begitulah seterusnya. Proses sunnatullah. Bertukar. Hatta tuan-tuan yang duduk di teras Jerenang ini, anak Jati Selangor semua, dah semua hijrah. Semua hijrah. Bahkan orang asal di teras Jerenang pun bukan orang sini. Semuanya berhijrah. Dulu kan panggil Bangai. Bangin dulu Bangai. Bangai ramai. Minang, Medeling, Kerinci, keturunan Tuanku Tambusai, Gajah Asal, Gajah Laut. Gajah Asal dulu dia kahwin dengan Wan Putih binti Wan Mutahir. Jadi seputih di Kuala Lumpur sekarang. Jadi banyaklah Ohang Kincai, bahasa Ohang Kincai di sini masih kekal lagi. Au pokaba sehat mau kasih, au manan, au lah makan belum sudah. Pokaba macam mana sekarang, dah makan belum sudah. Tapi sebab ramai dah berpindah ganda sekarang,
dia mau duduk mana? Makan apa kita malam ni? Duduk bangi rasa duduk Kota Baru. Ini penghijrahan. Penghijrahan. Dulu sini nenek moyangnya asal Sungai Gahai, Sungai Semungkih, Sungai Bernik, Sungai Koto Pudung, tanah Kampung Tanjung Tanah, semua daripada penghijrahan. Itu namanya bangai ataupun bangi. Jadi apa erti hijrah secara etimologis dan terminologis? Secara etimologisnya kata ulama bahasa, hijrah ini dia terjadi 4 perkara komponen di dalamnya. Pertama at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Pertama dia meninggalkan, yang kedua dia berpaling, yang ketiga dia memutuskan dan yang keempat dia menahan. Jadi keempat-empat perkara ini wujud di dalam hijrahnya Nabi. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kamusnya yang terkenal Al-Misbah Al-Munir fil Gharibi Syarah Kabir, Nabi punya hijrah semua ada. At-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u dan bagai-bagai lagi. Cuma yang menariknya dari sudut bahasa adalah hijrah dia tidaklah hanya berkonotasi secara khusus untuk perkara yang positif sahaja. Contoh orang daripada negatif jadi positif, itu dipanggil hijrah. Tapi dari segi bahasa, orang yang meninggalkan sifat baik berubah jadi buruk, itu juga hijrah. Hijrah tak mesti positif. Contoh artis, dulu dia hoha-hoha kulu kile, tapi sekarang dia dah minat dengan agama, mengaji Quran, dia pun dah keluar dakwah 3 hari, 40 hari. Dia dah nak kepada agama. Itu kita panggil hijrah. Tapi artis juga dulunya bertudung contoh. Tiba-tiba tak apa masalahnya, dia buka balik tudung. Dia nak balik macam zaman dia mula. Itu pun hijrah juga. Jadi tidak ada penentuan hijrah ini hanya untuk daripada negatif pada positif. Dia boleh daripada positif kepada negatif. Cuma malam ni kita nak melihat, kita nak hijrah ke mana?